keajaiban dunia ialah Tembok Besar China. Tembok Besar China merupakan binaan terpanjang yang pernah diciptakan oleh manusia. Walau bagaimanapun, tembok ini tidak memanjang secara terus-menerus. Ia adalah daripada gabungan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti pergunungan di utara China. Tembok Besar China merupakan binaan terpanjang yang pernah diciptakan oleh manusia. Tujuan pembinaan Tembok Besar China ialah asalnya tembok ini dibina pada abad ke-9 sebelum Masihi, bertujuan sebagai tembok pertahanan ketenteraan pada masa itu. Pembinaan Tembok Besar China dipercayai memakan masa paling lama di dunia dan juga antara projek paling besar pernah dijalankan oleh manusia. Pada tahun 1987, UNESCO telah menyenaraikan Tembok Besar China sebagai salah satu tapak warisan dunia. Sejarah pembinaan tembok ini bermula apabila pemerintah di kawasan tengah China pada waktu itu menyeru rakyatnya untuk membina tembok untuk menyambungkan kubu-kubu pertahanan di kawasan sempadan negeri untuk menghalang pencerobohan suku kaum dari bahagian utara China. Ini diikuti dengan pemerintah negeri-negeri lain yang turut membina tembok besar masing-masing di kawasan pergunungan. Akhirnya pada tahun 221 sebelum Masihi, Maharaja Qin Shi Huang dari dinasti Qin yang telah berjaya menyatukan China telah menyambung tembok besar yang dibina di negeri-negeri lain sehingga panjang tembok itu menjadi 5,000 kilometer. Selepas dinasti Han mengambil alih pemerintah China, tembok besar dibina sepanjang lebih 10,000 kilometer. Tahun berganti tahun, pembinaan tembok besar masih diteruskan walaupun pemerintah sudah pun bertukar. Sebelum dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal telah dilakukan pada zaman musim bunga dan gugur pada tahun 722 sebelum Masihi hingga 481 sebelum Masihi dan zaman negara perang pada tahun 453 sebelum Masihi sehingga 221 sebelum Masihi untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara China. Negeri-negeri yang tercatat telah menyumbang dalam pembinaan pertama antara lain negeri Chu, Qi, Yan, Wei dan Zhao. Mengikut peredaran masa, tembok besar China ini bertambah panjang dan diperbaiki sedikit demi sedikit. Pada tahun 220 sebelum Masihi, di bawah perintah Maharaja Qin Shi Huang, Jeneral Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300,000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun ini memerlukan biaya yang mahal dan mengorbankan begitu ramai rakyat jelata. Semasa dinasti Ming memerintah pada tahun 1368 sehingga 1644, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari tempoh sebelumnya dibina kembali dengan catatan panjang 5,650 kilometer. Pada masa ini, tembok besar dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang. Di atasnya dibuat jalan sebagai laluan. Pintu gerbang paling timur dinamakan Shanghai Guan dan pintu gerbang paling barat dinamakan Jiayu Guan. Tembok China yang kita lihat pada hari ini kebanyakannya dibangun sekitar zaman dinasti Ming yang berkuasa pada tahun 1368 sehingga 1644. Dari barat sampai ke timur, tembok besar China telah melalui 9 provinsi, kota dan daerah autonomi sepanjang 7,300 km dan bersamaan dengan 14,000 li China. Antara 9 provinsi yang dirantasi tembok besar China ialah Liaoning, Hebei, Tianjin, Nimenggu, Shanxi, Ningxia dan Gansu. Sementara itu, tembok besar tersebut dikenali sebagai tembok panjang 10,000 li di China.
Li adalah unit ukuran yang digunakan di China, 10,000 li bersamaan 5,000 kilometer. Tembok besar China yang berliku-liku memanjang dan menyusuri puncak pergunungan hampir mustahil untuk ditakluki oleh musuh pada zaman itu. Dengan adanya benteng tersebut, tentera sangat mudah untuk mengangkat senjata. Pada sisi dalam tembok pula telah dilengkapi dengan pintu dan tangga untuk naik dan turun. Tembok besar China dibangun dengan benteng atau menara api pada setiap bahagian. Pada setiap menara api itu, pemandangan alam yang begitu indah dapat disaksikan. Sementara itu, liku-liku anak tembok yang menjadikan tembok besar China mempunyai bentuk yang unik. Pada zaman dahulu, di dalam menara api tersimpan senjata peperangan. Seluruh menara api akan dinyalakan bila musuh datang, sehingga kabar tersebut langsung disampaikan ke seluruh negeri dalam waktu yang sangat singkat. Di Beijing, terdapat 8 bahagian tembok besar. Antaranya ialah Badaling, Ju Yongguan, Wang Huaqing, Jianku, Mu Tianyu, Jin Xuanling, Gu Bikou dan Ximantai. Pada zaman dinasti Cina, tembok ini digunakan sebagai benteng pertahanan. Masa pembinaan tembok ini menghabiskan masa pembangunan yang sangat lama dengan ukuran paling besar di dunia. Di sebalik seni bina yang begitu megah, tembok besar China memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa. Tembok besar China tidak dibina oleh mesin ataupun teknologi yang maju, tetapi ia dibina dengan payah para petani dan rakyat jelata pada masa itu. Hari ini kita mengagumi keindahan pemandangan alam yang kita nikmati saat kaki kita berdiri di atas tembok raksasa ini. Tidak seharusnya ikatan kita terhadap tenaga pekerja yang telah terkorban dalam proses pembinaan tembok ini dilupakan. Antara legenda yang terkenal ialah legenda Ming Jiangnu yang dikatakan menangis di tembok besar China. Ming Jiangnu menangisi kematian suaminya sehingga dikatakan sebahagian dari binaan tembok besar ini runtuh akibat tangisannya. Di sebalik keindahan dan kemegahan seni bina ini, kita sewajarnya merenung pengorbanan yang dilakukan demi memastikan keselamatan negara. Tanpa mereka yang rela berkorban, negara pada waktu itu sudah pasti diserang oleh musuh. Mereka adalah sosok manusia yang membuatkan negara China ini mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Peristiwa yang berlaku semalam tidak akan pernah terpisah daripada sejarah kehidupan kita. Ia menjadi sebahagian dari liku hidup yang melahirkan kita pada hari ini. Peradaban manusia yang berkembang apabila manusia melihat sebab dan akibat daripada peristiwa lepas dan mengambil kesimpulan terhadap peristiwa itu untuk maju ke hadapan.